Untuk perkembangan PRU Dun Melaka, terus saja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Silakan Ashraf. Terima kasih Nurul. Berkempen secara sihat perlu sentiasa diamalkan semua calon dan parti bertanding. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, kempen norma baru ini menuntut elemen adab, akhlak dan amanah. Tegas beliau, kaedah menyebarkan berita palsu terhadap parti lawan adalah budaya politik lama yang tidak perlu diikuti. Ini saya minta sangat berhentilah daripada menyebarkan fake news ni. Berhentilah daripada menyebarkan berita-berita yang tidak betul. Kita bersaing secara yang sihat. Kita tak payahlah duk bertanding dengan cara buat propaganda yang palsu. Ini adalah zaman media sosial. Zaman media baru berkempen dengan cara norma baru. Beliau berharap pengundi tidak mudah percaya dengan sebarang maklumat atau kabar angin sebelum menyemak sumber asal maklumat tersebut. Sementara itu, ditanya mengenai calon Ketua Menteri dari Perikatan Nasional, Datuk Wan Saiful berkata ia akan diumumkan dalam tempoh terdekat oleh pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Strategi kita ialah kita memang sengaja tidak mahu mengumumkan awal. Sebab bagi kita, biar kita menang dulu. Dan saya rasa di peringkat kita tak nak dilihat sebagai parti-parti yang tak habis-habis nak jawatan Ketua Menteri itu. Tegas beliau, calon Ketua Menteri bukan fokus utama parti. Tumpuan kini adalah untuk memenangi PRU Dun Melaka. Menjelang hari pengundian Sabtu ini, calon-calon dan parti bertanding terus menggunakan platform media sosial untuk pecutan akhir kempen masing-masing. Kami kongsikan antara kemas kini laman sosial parti bertanding. Barisan Nasional BN menerusi hantaran di Facebook rasmi UMNO Online dilihat rancak memuat naik aktiviti kempen bagi calon-calonnya. Antara yang dimuat naik, program diskusi perdana Barisan Nasional yang menampilkan timbalan pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan dan calon lendu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Laman Facebook ini juga menjadi platform untuk calon berkongsi manifesto. Laman rasmi Perikatan Nasional PN pula memaparkan berita-berita berkaitan parti manakala aktiviti kempen calon semakin rancak di laman sosial calon sendiri. Facebook rasmi Pakatan Harapan PH juga giat menjalankan kempen bagi calon-calon mereka dengan berkongsi pelbagai hantaran yang dimuat naik calon. Laman rasmi Parti Perikatan Nasional India Muslim Nasional IMAN juga aktif membantu kempen calon tunggalnya iaitu Abdul Aziz Osani Kasim yang bertanding kerusi Dun Macap Jaya. Selain membantu kempen Abdul Aziz, mereka juga turut berkongsi berita semasa dan berita berkenaan COVID-19. Selain kempen di media sosial, calon-calon yang bertanding turut menggunakan kreativiti masing-masing dalam mempromosikan diri. Antara pendekatan menarik adalah menggunakan bas untuk berkempen. Calon Perikatan Nasional PN Dun Sekam Ahmad Bilal Rahaudin menggunakan bas 2 tingkat untuk meraih perhatian pengundi. Ketika ditemui, Ahmad Bilal berkata bas tersebut mempamerkan gambar beliau sekaligus memperkenalkannya sebagai calon PN di kawasan Dun berkenaan. Pergerakan bas sejak 10 hari lalu telah berjaya menarik perhatian penduduk Sekam yang turut mengambil peluang bergambar. Dan kita turun dan di situ juga mendapat menarik. Saya tengok bila kita parking je tu, ramai peniaga-peniaga yang baru sampai ambil gambar. Sudah tentu dia tak simpan gambar tu. Dia akan viralkan, hantar pada. Jadi inilah rantaian-rantaian untuk pergi jauh kita punya kempen tu. Sebab Perikatan Nasional inilah kali pertama kita gunakan logo Perikatan Nasional ni dalam PRN Melaka ni, dan ini kali pertama digunakan dalam pilihan raya di Semenanjung di negeri Melaka ni lah. Jadi memang kita kena promosikan lebih sikit untuk supaya dia dapat mengubah pandangan yang baik. PRU Dun Melaka bukan sahaja gelanggang untuk parti bertanding tetapi juga memberi rezeki bermusim kepada golongan peniaga. Nur Akila Arba'in berkongsi kemeriahan itu. Saksikan.
Pegawai Negara di Negeri Melaka membantu peniaga, khususnya peniaga PKS, menjana pendapatan, dan ketika ini juga sedang berlangsung kempen PRU Dewan Undangan Negeri Melaka, dan sudah pasti mereka yang datang ke sini bukan sahaja untuk melancong, malah ada yang sama-sama untuk membantu kempen parti bertanding masing-masing, dan perkara ini sudah pasti membantu peniaga menjana lebih banyak pendapatan, dan ini yang kita panggil sebagai rezeki bermusim. Menjelang hari pengundian Sabtu ini, pemilih yang merantau dijangka pulang bagi menunaikan tanggungjawab. Justru, Melaka akan sesak semula ditambah dengan kehadiran pengunjung ke negeri pelancongan ini. Golongan peniaga, terutamanya PKS, mengakui menerima lebih ramai pelanggan berbanding ketika sempadan negeri mula dibuka. Disebabkan ada kempen di PRN di Melaka pun salah satu sebab juga kehadiran orang luar Melaka tu makin ramai ke negeri Melaka lah. Dan dari segi sales tu memang ada peningkatan, tetapi peningkatan tu ialah untuk kita menanggung selama kita hadapi COVID-19 ni. Memang orang cakap belum betul-betul kukuh lah. Kita nampak peningkatan tu ada. Kalau kita tengok kempen PRU macam untuk minggu ni, memang ramai pelancong yang masuk. Okay, Alhamdulillah ekonomi Melaka makin bertambah baik. Makin lama makin ramai. Sebab apa? Daripada sebelum kita buka rentan negeri memang tak ada orang langsung lah. Lepas buka rentan negeri, ditawar dengan PRU, lagi ramai pelancong masuk. Jenta-jenta PRU kan banyak yang masuk sini kan. So far sekarang okey sebab sekarang KP semua dah buka kan, so kita ada banyak pelancongan, so bisnes kita pun dah meningkat lah. Sekarang dah start ramai pelancong datang kat sini, so kita punya bisnes pun dah okey dah. Macam hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumaat banyak orang. Hari biasa kurang sikit lah. Ramai juga, ada orang malam banyak orang pergi balik. Melaka Raya penuh. Pelancong sudah bertambah, jadi sudah tak sunyi lagi lah. Tak serupa dengan MCO tu, nampak orang boleh kira. Sekarang sudah nampak ramai dah. Saya agak, kalau boleh dia orang dapat ada punya dari Melaka punya tinggal kat KL ke mana-mana kan, mungkin dia orang pilihan raya dia akan balik. Dan jadi akan sesak balik lah. Perniagaan ada meningkat sedikit lah daripada tak ada kan. Pelancong ada naik sikit. Itu orang korek KL lah, Pening lah, dia ada turun sikit. Belum lagi lah, dia orang belum balik tu. Ada Jonggowat dia malam lah, jalan Jonggowat jamaah ada lambat sikit orang. Naik ski baru. Sepanjang tempoh kempen ini, kemeriahan di Melaka bukan lagi hanya pada cuti hujung minggu, tetapi dapat dilihat pada hari-hari biasa. Terus patuhi SOP dan jangan leka agar Melaka tidak menambah statistik positif jangkitan COVID-19. Nur Akila Arba'in, Berita RTM. Bekas adun asahan Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan, 65 tahun, meninggal dunia pukul 1.04 tengah hari tadi di Hospital Melaka. Pengesahan dibuat anak Allahyarham Nur Hisham menerusi panggilan telefon. Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar yang juga bekas Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri positif COVID-19 dan menjalani rawatan di hospital. Jenazah dikebumikan di asahan. Tiada aktiviti ziarah dibenarkan bagi mengelakkan sebarang jangkitan. Menurut Nur Hisham, ahli keluarganya kini baru selesai menjalani kuarantin. Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar merupakan pengerusi Kelab Teman Melaka FM. Takziah kami ucapkan kepada keluarga Allahyarham. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar menerusi hantaran di laman Facebooknya. Dalam perkongsian ini, Tan Sri Anwar menyifatkan pemergian Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar bermaksud hilangnya seorang pemimpin yang banyak berjasa. Allahyarham juga merupakan Ketua UMNO bahagian Alu Gajah. Beberapa calon Barisan Nasional turut membuat hantaran sama selepas menerima kabar duka ini. Antaranya calon Lendu Datuk Sulaiman Mat Ali dan calon Rembia Datuk Muhammad Jailani Khamis. Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dalam hantarannya memaklumkan beliau menganggap Allahyarham sebagai abang sepanjang menceburi dunia politik.
Tidak ketinggalan mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham, calon BN bagi kerusi asahan Fairul Nizam Roslan. Beliau turut mengucapkan terima kasih atas jasa Allahyarham sepanjang berkhidmat untuk penduduk asahan. Bagi pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, pemergian Allahyarham Datuk Seri Abdul Ghaffar kehilangan besar kepada Melaka. Semestinya usianya juga telah mengajar kita mengenal bahawa kematangan dalam politik ini boleh kita adaptasi daripada gaya dan pertuturan beliau bersama dengan ahli-ahli politik yang sering merujuk kepada beliau kerana beliau adalah merupakan seorang ahli politik yang paling senior di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang lepas. Jadi kalau kita berbicara ataupun memintakan pandangan daripada beliau, sememangnya kita akan mendapat satu pandangan yang berbeza dari pandangan-pandangan ahli-ahli politik yang lain. Bahan itu mengakhiri lintas langsung dari studio mini RTM Melaka untuk Berita Wilayah. Kami tinggalkan anda dengan klip pengumuman dan promosi keluar mengundi oleh Jabatan Penerangan Negeri Melaka. Jumpa di Berita Perdana malam ini. Puan-puan, bagi semua pengundi berdaftar bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab anda pada Sabtu ini 20 November 2021. Sebagai peringatan, semak pusat mengundi dan waktu.